ini kita pun akan pergi situ juga. Tetapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di zaman Rasulullah sallallahu ini sirah ya. Kumpulan-kumpulan musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipadankannya muka Nabi ni. Masya-Allah. Padan muka tu. Rasakan situ. Mati anak awak tu. Macam itu benar lah. Macam-macam lagi dia buatnya, nak cerita pun tak seronok. Jadi oleh kerana itu tidak mengikut sirah Rasulullah. Yang itu pada waktu itu mengikut orang jahiliah. Kalau ada yang begitu, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah pun dalam satu hadis menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan apabila anaknya Ibrahim itu meninggal, gerhana matahari kebetulan pada waktu itu, maka semua orang-orang Islam menganggap, tengok dunia pun sedih kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Tapi Rasulullah cepat-cepat membetulkan keadaan. Dia kata tak. Gerhana matahari ini adalah mengikut pusingannya. Kebetulan dia jadi pada masa anak saya meninggal. Oleh kerana itu, kalau nampak gerhana matahari, hendaklah semayang sunat gerhana matahari. Kemudian berdoa sampai dia hilang. Jadi Rasulullah SAW tak hendak dikaitkan dengan, kematian ini semua dunia jadi sedih. Dia pun tak hendak kaitkan. Kerana jadi besar benar pula dia. Dia tak hendak kait. Ini pula untuk nak dikatakan itu adalah misalnya ada pula kifarah pula. Balasan Tuhan. Sebab itu rupa-rupanya kita takut bila kita bercakap, kita takut kita rupanya bukan mengikut Rasulullah. Kita mengikut zaman jahiliah. Ini yang kita nak perbetulkan. Sebab itu yang kita nak peringatkan, apabila berlaku kematian, kita seperti mana yang sebut tadi, sebagai anggota masyarakat, lahirkan kesedihan. Kerana kita tahu apabila kematian berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasulullah sallallahu menitik air matanya. Abdul Rahman bin Auf tanya dia, "Ya Rasulullah, kenapa anda menangis?" Katanya, menangis ini ialah tanda kasih sayang. Itu Rasulullah kata, menangis ialah tanda kasih sayang. Kemudian selepas itu, katanya kita jangan bercakap sesuatu kecuali sesuatu yang diredai oleh Allah. Jangan cakap sesuatu. Tambah lagi yang tak elok. Yang elok pun tak bagi, yang tak elok pun tak bagi, yang tak elok lagi lah ganda. Kemudian dia kata, ketahuilah wahai Ibrahim, kami sangat kasih denganmu. Itu Rasulullah bercakap. Sebab itulah penonton yang dikasih sekalian, apabila berlaku macam yang sebut tadi, kalau sirah Rasulullah nak kita ikut, itulah dia. Jadi kita pun pelik juga kalau ada orang yang boleh pula membuat andaian-andaian yang tak baik dengan kematian itu, mengait-ngaitkan dengan perkara-perkara yang tak baik, kerana ini bukan ajaran Islam ni. Mana berbalik pada zaman jahiliah lah. Bersorak-sorak pula ya bila orang meninggal. Ya. Allah, Masya Allah. Sebab kerana Rasulullah itu musuh dia. Jadi begitu juga dalam isu-isu yang macam ini, tentulah dia bersorak tu bukan kerana bersorak tu sangat kerana barangkali nak rasional dah. Bersorak itu kerana orang itu musuh. Bila musuh, sebab itu dia hanya bangkit bukan pada waktu rasional. Betul. Waktu aman tak berlaku. Dia waktu peristiwa macam ini, dia berlaku macam-macam. Tetapi membunuh dirilah. Tapi macam Datuk jelaskan zaman Rasulullah, makna dia kita perlu menghantar juga jenazah tu. Kadang-kadang ada orang ni yang tak ziarah dan tidak ni. Bagaimanalah Datuk pandangan? Ini yang kita kata. Kalau kita sekarang ni kalau nak mengikut sunnah Rasulullah lah, sunnah Rasulullah dan nak mengikut Islam, itulah dia caranya, iaitu hantar sampai ke tanah perkuburan kemudian kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji nak bagi satu pahala sebesar gunung. Besar betul pahala siapa yang pergi itu. Jadi pahala yang untuk ini artinya dari segi psikologi lah. Barangkali Dr. Tengku kan boleh terangkan. Dari segi psikologi, nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui wahyu Allah melihat melayani orang yang sedang sedih itu penting. Melayani. Sebab itu bila orang meninggal, kadang kita pergi ke rumahnya sampai 7 malam. Kita baca Quran di rumahnya. Supaya dia ada rasa kawan bercakap. Ada juga orang rasa simpati dengan dia. Tidaklah dia keseorangan yang terlalu sedih. Terlalu sedih sehingga kan setengah orang tahan sedih ni. Setengah orang tak tahan sedih ni. Sampai rosak pula dia.
Itulah dia, kadang-kadang kita boleh menahan perasaan sedih kita, kadang-kadang kita terpaksa menunjukkan untuk melepaskan. Dapatnya kita ada pemanggil untuk di talian. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian ni? Saya sini Muhammad. Saudara? Muhammad. Muhammad Ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Datuk menyebut soal Rasulullah sebagai contoh ikutan yang paling baik. Ya. Ya, di mana kalau kita lihat perjalanan hidup Rasulullah ni, dia seorang yang gigih memperjuangkan dan menyebarkan Islam. Ya. Memberikan fahaman tentang Islam kepada masyarakat jahiliyah di zamannya, kan. Begitu juga sehingga dia berjaya menubuhkan negara Islam Madinah lah. Ya. Dan terbentuknya perlembagaan Islam yang pertama di Madinah di dalam suasana masyarakat berbilang kaum, yang berbilang bangsa. Jadi kalau itulah maknanya mesti kita jadikan ikutan pada Rasulullah itu. Kenapakah di negara kita asyik-asyik mengatakan bahawa Islam tidak sesuai? Sebab negara kita berbilang bangsa dan agama, dan kita kena hormati bangsa lain dengan membenarkan segala bentuk maksiat berjalan di negara ini. Tetapi kita melupakan bahawa sebenarnya kita mesti mencari keridhaan Allah, jangan kita cari keridhaan manusia. Sebab manusia kalau kita cari keridhaan dia, sampai bila pun kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Manusia punya kemahuan tu jelasnya tabiinya bertentangan dengan nilai-nilai agama tadi. Dia mau segala-galanya, Arabnya, judinya, segala karaoke-nya begitu. Jadi ini sudah bertentangan dengan apa yang Datuk cakapkan tadi. Saya minta penjelasan daripada Datuk, ya. Terima kasih Cik Muhammad. Terima kasih Cik Muhammad. Semangat Cik Muhammad. Nampaknya kita ada satu lagi pemanggil tu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Selamat pagi Malaysia, ya. Selamat pagi ya. Ini Datuk, Ya. Boleh tahu sebelum tu siapa di talian? Ini Azizul Habu Anifah Azizul ya. daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Silakan Azizul. Ini Rasulullah, Nabi Muhammad bukan saja seorang Perdana Menteri tapi ulama besar, Ya. dan menjalankan undang-undang Islam. Ini saya nak tanya Prof ni dia punya sudut berkaitan dengan ini kita punya ISA, undang-undang Malaysia kita ada ISA. Apa pandangan dalam sudut Islam? ISA ini boleh ke tak boleh? ISA yang tahanan dalam negeri itu daripada sudut Islam. Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, maksudnya kita dah kembali kepada zaman jahiliah. Tapi kalau boleh, cuba terangkan secara daripada pelanggan Islam. Terima kasih Cik Azul. Kita ada dua soalan tu. Mungkin soalan pertama, Cik Muhammad Ramlan dari Johor akan tentang mungkin Datuk je. Kita jawab yang pertama dulu. Ya. Perkara ini kita dah dengar banyak kali lah dah. Menyebutkan seolah-olah macam di Malaysia ni kita menolak perundangan Islam dengan sebab kita rasa tidak sesuai. Tidak sesuai itu satu perkara lain. Tetapi yang kita sebagai orang Islam kena faham bahawa setiap negara itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana ianya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat bahawa Islam itu sesuai di mana saja dia berada. Islam itu mesti sesuai di mana saja berada. Sebab itu Allah meletakkan ada yang Islam 5%, ada Islam 3% di Kampuchia, ada Islam 10% di Thailand, ada pula Islam 20%, ada Islam 30%, ada Islam 40%, 50-50, ada pula yang 90% Islam. Sebab itu dalam Islam ada satu ilmu yang disebut siasah syariah. Siasah syariah ini ialah suatu ilmu yang membincangkan bagaimana mentadbir sebuah negara. Kalau negara itu 90% Islam, macam mana tadbirnya? Atau dikesampingkan saja 10% tu?